Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereaksi sebuah video yang dihantar oleh kalian semua. Dan kali ini ada video kembali dari Kupi-Kupi-Go dari Ekram, dan di sini judulnya Bilik Kuarantin nomor 115, diinspirasikan dari kisah benar. Udah lama kita nggak nonton guys, Kupi-Kupi Seram. Dan untuk sekian kalinya kita akan kembali menonton Kupi-Kupi Seram. Mudah-mudahan nggak ada jump scare-nya guys. Oke, kita langsung simak sama-sama guys. Ini dia Bilik Kuarantin nomor 115. 1, 2, 3, play. Selamat kembali ke Kupi-Kupi-Go Seram. Selamat datang ke episod pertama Kupi-Kupi Seram pada tahun 2022. Lama berehat, boleh kata setahun berehat. Maafkan saya kalau terlalu lama sangat pergi daripada Kupi-Kupi Seram ni. Saya tahu ramai yang minat Kupi-Kupi-Go Seram dan ramai yang menunggu untuk kisah terbaru daripada saya dan juga kisah sambungan daripada kisah-kisah yang lalu. Saya akan cuba lagi untuk tahun 2022 ni untuk mengembalikan semangat Kupi-Kupi-Go Seram. Dan perkongsian pada malam ini adalah sebuah kisah yang saya dengar daripada petugas kesihatan sendiri. Dan semestinya ada beberapa bahagian yang saya ubah. Namun begitu, kisah yang akan saya ceritakan ini diinspirasikan daripada sebuah kisah benar. Tempat ni memang betul ada, kejadian ini memang betul berlaku. Tapi di mana tidak akan saya dedahkan. Itulah kisah perkongsian seram Dimana, guys, yang pertama untuk tahun ini. Kalian mungkin ada yang tahu. Melengahkan masa lagi. Ini adalah Kupi-Kupi-Go Seram. Ini adalah kisah Bilik Kuarantin 115. Hai semua, nama aku Nor. Bukan nama sebenar. Aku adalah salah seorang petugas barisan hadapan yang ditugaskan di salah sebuah pusat kuarantin di sebuah negeri di Malaysia. Sebenarnya, insiden ni aku tidak boleh kongsikan ialah untuk tidak menimbulkan rasa takut di kalangan penghuni kuarantin dan juga staf di sini. Tapi aku rasa cerita ni berat untuk aku simpan dan aku perlu ceritakan. Selama aku menjalankan tanggungjawab aku dan rakan-rakan tidak pernah lalui insiden yang macam ni. Ya, memang banyak insiden pelik kami lalui ketika menjadi petugas. Dari pesakit buang makanan di lantai lah, kononnya tak mahu makan makanan hospital. Pesakit yang meracau malam-malam, ada pula pesakit yang tiba-tiba kena rasuk. Tapi itu semua biasa. Kami ni memang biasa lalui benda-benda macam tu. Wow. Cuma cerita-cerita kami ni kami je yang tahu, orang luar tidak tahu. Tapi semua pengalaman ganjil yang aku cakap tadi tu tidak dapat menandingi kisah yang aku akan ceritakan ini. Pertama sekali, aku mahu ceritakan lokasi tempat kuarantin. Lokasi pusat kuarantin ni adalah lebih baik aku rahsiakan. Tapi aku cuba sebaik mungkin untuk bagi gambaran supaya semua pendengar dapat bayangkan. Seperti yang kita tahu, banyak lokasi yang dipilih oleh kerajaan untuk dijadikan pusat kuarantin. Ada pusat kuarantin di stadium, ada yang di hospital, di sekolah dan sebagainya. Tempat aku ditugaskan ni pula ialah tempat latihan ataupun tempat kursus yang terletak sedikit jauh dari kawasan bandar dan ia dikelilingi oleh kawasan hutan yang lapang. Kawasan di sini sangat besar, ada dalam 4 ke 5 blok. Dalam satu blok tu ada dalam 3 tingkat. Di setiap bilik di dalam blok ni untuk 2 orang. Aku anggarkan secara total jumlah bilik di sini adalah dalam 150 ke 200 bilik macam tu. Ini boleh menempatkan sehingga 400 lebih orang. Dulu, time case COVID naik mencanak, kawasan ni memang penuh. Tempat ni memang cantik. Boleh kata pusat kuarantin yang paling cantik di negeri ni. Bayangkan, buka tingkap je nampak pemandangan yang lapang. Rumput kehijauan, ada tasik. Senang cerita macam resort.
Wow. Siapa yang dikuarantinkan di sini memang bernasib baik. Tapi pemandangan yang indah tu lambat laun bertukar ngeri dan menyeramkan bagi kami petugas-petugas di sini bila mana berlaku satu insiden yang misteri di salah sebuah bilik di sini. Awal-awal aku sampai memang aku ada diberitahu oleh seorang pakcik security. Katanya, di sini ada tempat yang tidak sesuai diletakkan pesakit. Aku tanya kenapa. Katanya sebab ada sesetengah bilik yang keras. Aku tanya bilik mana. Dia tak jawab pula. Jadi aku anggap jatuh sebagai cara dia bergurau. Dan aku pun kalau berbual dengan pakcik ni, aku layan je. Pakcik ni ramah orangnya. Tapi kalau cerita tu macam layan cerita bersiri, ada sahaja cerita dari dia. Dia selalu kerja shift malam dalam jam 11 atau jam 12 shift dia selalu start. Dan kalau kami bertembung, memang kami akan berbual. Cerita pakcik tu lagi. Ada sebuah bilik di sini yang patut ditutup. Jangan dibuka sebab di dalam tu memang ada penghuni. Walaupun nampak kosong di mata kita, tapi sebenarnya ada sesuatu yang berada di dalam bilik tersebut. Jangan diletakkan orang sakit di situ katanya. Katanya lagi ialah orang yang sakit ni selalu senang nampak. Sebab roh orang-orang yang sakit ni separuh sedar. Separuh berada di alam sana, separuh lagi berada di alam kita. Mereka dah beberapa kali cuba halau benda tu dari sana. Sebab tempat tu bukan untuk dia. Namun begitu, benda tu tetap berdegil. Setiap kali kalau pakcik tu buka topik pasal bilik tu, aku ubah topik. Aku bagi alasan ada kerja lah, apalah untuk aku beredar dari dia. Sebab aku ni bukannya berani sangat pun. Dan aku malas nak layan. Takut-takut aku pula yang tersaiko. Aku anggap je itu cara pakcik tu bergurau dengan aku. Awal-awal aku tak kisah sangat cerita pakcik tu. Tapi dari hari ke hari, mula pula aku terfikir, macam mana kalau dia tidak bergurau? Macam mana kalau apa yang dia ceritakan tu adalah sebuah kisah benar? Ialah, dia kan orang lama di sini, mesti dia tahu cerita-cerita di sini. Sebab kawasan sini ni memang, kalau kau tengok, menyeramkan. Kalau bercakap pasal bilik, aku boleh kata ada sebuah bilik yang buat bulu roma aku naik setiap kali aku lalu bilik tu. Bilik yang bernombor 115. Rupa-rupanya bukan aku seorang je ada perasaan macam tu. Kawan-kawan aku yang lain pun rasa tak sedap hati setiap kali melalui kawasan bilik tu. Masa inilah keluar cerita-cerita dari semua orang. Ada seorang kawan aku ni, Laila namanya. Dia nampak ada perempuan yang berdiri di tingkap bilik 115 melihat orang yang lalu lalang di bawah untuk 3 malam berturut-turut. Aku tanya Laila, kalau masa tu bilik tu ada pesakit. Dia cakap memang ada. Tapi masalahnya, pesakit di dalam bilik tu lelaki, bukan perempuan. Terkejut kami semua mendengar cerita si Laila. Ada lagi seorang kawan aku, Wani namanya. Ada satu malam tu, Wani shift malam, tengah duduk di kaunter. Dalam jam 2 atau 3 macam tu, ada seorang pesakit wanita yang datang. Wani pun tanya, dia dari mana, bilik mana. Kata pesakit tu, dia dari bilik 115. Pesakit tu minta dipindahkan dari bilik tu. Wani tanya kenapa? Sebab teman sebilik dia batuk tak henti-henti. Bising kacau dia nak tidur. Kata dia lagi, kadang-kadang kalau malam, teman sebilik dia tu tidak akan tidur, tetapi menyanyi-nyanyi. Wani tanya, nyanyi apa cik? Kata makcik tu, teman sebilik dia nyanyi lagu-lagu lama, macam lagu-lagu Saloma. Dia pun nak request tukar bilik. Bulu roma Wani dah meremang. Dia suruh makcik tu duduk di ruangan menunggu di depan kaunter sementara dia tengok kalau ada bilik yang kosong. Masa dia semak-semak senarai bilik yang kosong tu, dia terlihat sesuatu yang buat dia hampir pengsan di kaunter tu juga. Dia terlihat
di dalam senarai bilik-bilik kosong tu antaranya ialah bilik yang bernombor 115. Bilik 115 kosong. Mana ada orang di dalam tu. Jadi siapa makcik yang datang tadi request tukar bilik? Wani angkat kepala dia untuk tengok makcik tu kalau dia masih ada di depan kaunter, tapi tiada sesiapa di situ. Lepas dia orang cerita, Merinding, guys. aku pun ceritakan juga apa yang disampaikan oleh pakcik security tu kepada aku pasal bilik tu. Aku ceritalah, pakcik tu kata jangan diletakkan sesiapa di situ. Di bilik tu katanya ada penghuni. Aku cerita pongpang. Lepas tu aku perasan diorang semua diam. Sunyi sepi tanpa ada respon dari diorang. Aku tanya, kenapa kamu diam ni? Wani cakap, Nor, di sini mana ada security guard. Di sini yang menjaga semua anggota rela, Nor. Security guard tidak dibenarkan untuk berada di sekitar pusat kuarantin. Masa Wani cakap macam tu, aku hampir pitam. Habis tu, aku berbual dengan siapa selama ni. Tapi, klimaks kisah ni tidak berhenti di situ. Oh tidak. Beberapa hari selepas tu, kami dikejutkan dengan satu insiden kematian pesakit COVID yang ditempatkan di bilik 115. Seorang lelaki tua tinggal berseorangan di situ. Dia meninggal di atas katil. Mendengar laporan pesakit COVID yang meninggal ni bukanlah sesuatu yang ganjil bagi kami. Tapi ada sesuatu yang buat kami rasa tidak sedap hati melibatkan bilik 115 tu. Apa yang menambahkan kegusaran di dalam hati kami pasal bilik tu ialah beberapa hari kemudian kes kematian kedua dilaporkan berlaku di bilik 115. Kematian pesakit ni agak pelik. Juga seorang pakcik yang sudah berusia. Dia dikuarantinkan sendiri. Tapi pakcik ni nampak sihat. Dia seorang yang peramah dan dari hari ke hari kesihatan pakcik ni beransur pulih. Tapi hari terakhir dia berada di situ. Hari yang sepatutnya dia dibenarkan untuk pulang. Macam biasa, waktu pagi petugas kesihatan akan pergi bilik ke bilik membawa sarapan untuk diberikan kepada pesakit. Sehinggalah tiba di bilik 115. Ketukan dan sapaan kami tidak dijawab. Adalah dalam beberapa minit menunggu. Tetap tiada orang yang menyahut. Kami terpaksa untuk membuka pintu menggunakan kunci pendua. Bila pintu terbuka, alangkah terkejutnya kami bila tubuh pakcik ni berbaring di lantai, seakan-akan menghala ke arah pintu. Kami segera menyemak keadaan pakcik ni dan dia disahkan meninggal dunia. Innalillahi. Agak misteri bila baru sahaja beberapa hari yang lalu pakcik ni nampak sembuh. Siapa yang sangka hari terakhir dia dikuarantinkan, dia meninggal secara mengejut. Insiden ini menandakan kematian kedua yang berlaku di bilik 115. Kisah kami ini sampai ke bahagian pengurusan. Kami ceritakan semua benda yang berlaku pasal bilik 115 tu. Ditambah lagi dengan kejadian kematian yang berturut-turut. Pengurusan memutuskan untuk menutup bilik 115 supaya ia tidak lagi digunakan untuk menempatkan pesakit. Itulah kisah misteri tentang bilik tersebut. Hari ini, dengar-dengar cerita, pusat kuarantin di sini akan ditutup. Sebab jumlah pesakit pun semakin berkurangan, tidak lagi macam dulu. Jadi, tak perlu sangat pusat kuarantin seluas ini. Dan selepas ini akan beroperasi semula sebagai pusat latihan. Kepada yang mahu tahu pusat latihan apa, aku tak akan cakap. Tapi apa yang aku boleh pesan, kalau ada sesiapa yang pergi ke pusat latihan ataupun pusat kursus, mungkin cuba elak dari tinggal di bilik yang bernombor 115. Di mana itu guys ya? Mungkin itu menjadi misteri ya.
pusat pelatihan di mana, di negeri apa, biarlah si pencerita itu yang mengetahuinya. Tapi ini suatu cerita yang memang jarang kita dengar semenjak COVID-19 melanda negara kita gitu ya. Jarang ya, maksudnya kisah-kisah seram yang menyertai hal-hal yang mengenai COVID-19 ini gitu. Padahal ya banyak juga kita ketahui orang-orang di karantina masing-masing di satu kamar, satu orang satu bilik. Dan jarang kita dengar cerita-cerita mistis yang menyertainya gitu. Dan baru kali ini saya mendengarkan hal itu gitu. Ya kadang-kadang juga memang orang yang nampak sehat, orang yang nampak segar bugar, kelihatan dari luar, bisa saja mendahului orang yang sakit tak puluhan tahun guys ya. Banyak lah itu kejadian. Ada kejadian di mana orang yang sehat sedang mengurus atau sedang beliau setiap harinya mengurusi orang saudara dia yang sakit. Tapi justru orang yang sehat duluan itulah yang meninggal duluan daripada orang yang lama sakit gitu. Itu nggak menutup kemungkinan sih. Bukan juga menjadi sebab ada jin atau setan yang membunuh orang itu. Itu Allah a'lam bishawab. Ya, intinya kalian bisa percaya atau tidak itu terserah kalian. Karena ini juga tidak jelas juga sumbernya, dari siapa orangnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, lalu ini semuanya serba misteri gitu. Jadi keakuratan dan sebagainya juga masih dipertanyakan. Jadi saya harap kita bisa cerdas menyikapi ini semua. Jangan jadikan ini sebuah pematah semangat kita, lantas menjadikan kita semakin takut gitu guys. Jangan. Oke, kalau misalkan kalian juga harus dikarantina berapa hari atau mungkin harus di kamar 115 segala macam, kalian tidak harus paranoid dan untuk takut dengan kisah-kisah seperti ini. Kalian ada Allah, kalian ada agama, kalian memiliki benteng yang kuat segala macam, baca surat ayat kursi, ayat yang lain, surat-surat yang lain yang saya rasa sudah cukup bagi kita untuk melindungi diri kita gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.